Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akila binti Arba'in, nombor metrik 4202030071. Pada hari ini, saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan 4 ekor burung. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, penduduk selalu mengejek baginda. Mereka meragukan perihal kebangkitan manusia pada hari kiamat. Lalu, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan sesuatu yang telah mati. Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Seru Nabi Ibrahim. Belum yakinkah kamu? Tanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, aku telah meyakinnya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menangkap 4 ekor burung. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih dan mencincang lumat burung itu dengan berkata, kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bahagian dari bahagian-bahagian itu. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berdasarkan riwayat Imam Ibn Katsir dan At-Tabari dari Ibnu Abbas, Nabi Ibrahim pun menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebelum itu, Nabi Ibrahim melatih dahulu 4 burung tersebut sehingga mereka jinak dan menuruti seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, barulah ia mencincang tubuh tersebut hingga menjadi potongan yang kecil dan mencampurkannya. Kemudian, Nabi Ibrahim menaiki bukit dan menaruh 1/4 bahagian dari burung yang telah dicincang di atas bukit, dan Nabi Ibrahim pergi ke bukit yang lain dan menaruh hal yang sama sehingga 4 bukit lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintah Nabi Ibrahim untuk memanggil kembali 4 burung yang telah baginda potong. Dengan kekuasaannya, burung-burung tersebut menuruti panggilan Nabi Ibrahim meskipun jarak Nabi Ibrahim alaihissalam ke bukit sangatlah jauh. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bagaimana ke-4 burung tersebut berkumpul menyempurnakan tubuh mereka walaupun sudah dipotong secara kecil-kecilan. Betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dengan hanya mengucap kun, iaitu jadilah. 4 ekor burung yang tadinya sudah tidak berbentuk menyatu dengan sempurna dan berbalik tanpa ada cacat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan ketahuilah bahawa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Baqarah ayat 260. Kisah tentang Nabi Ibrahim dan 4 ekor burung berpandukan maksud ayat di dalam Al-Quran menerusi surah Al-Baqarah ayat 260 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati. Allah berfirman, adakah engkau belum percaya dengan kekuasaannya? Nabi Ibrahim menjawab, bahkan aku percaya dan yakin, akan tetapi aku memohon yang demikian ialah supaya tenteram hatiku yang amat ingin menyaksikannya. Allah berfirman, jika demikian, ambillah 4 ekor burung, kemudian kumpulkanlah olehmu dan cincanglah semuanya. Setelah itu, letakkanlah di atas
tiap-tiap sebuah bukit sebahagian daripadanya. Kemudian serulah burung-burung itu, nescaya semuanya akan datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Pengajaran tentang kisah ini adalah manusia di dalam kubur dengan pelbagai rupa bentuk, bangsa dan dari setiap pelosok dunia. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk menghidupkan kesemua makhluknya tanpa ada seorang pun terkecuali daripada penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memerintah Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menjinakkan burung-burung tersebut dengan mengikut arahan Nabi Ibrahim adalah gambaran yang kita perlu mengetahui siapakah Tuhan kita dan Allah mahu kita lihat siapa Tuhan dan Tuhan kita serta kita mahu tunduk dan patuh kepada Tuhan kita. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam perlu menyembelih dan mencincang halus burung-burung tersebut. Hal ini adalah gambaran inilah jasad kita di dalam kubur. Tidak akan selamanya kekal seperti sedia kala sekiranya kita tidak beriman kepadanya. Jasad kita akan mereput dan makin lama dimakan tanah sehingga mengecil. Itulah dimaksudkan dipotong kecil-kecil. Peringkat seterusnya iaitu Nabi Ibrahim menyeru burung-burung tersebut. Hikmahnya ialah apabila berlakunya seruan dengan tiupan sangkakala, maka akan dihidupkanlah dan bergeraklah semua manusia segera kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba Allah yang pendosa, kita tidak boleh lari daripada kematian. Ingatlah bahawa setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Terjemahan Surah Al-Imran 185. Allah Subhanahu Wa Taala juga berpesan kepada umatnya bahawa Allah sesekali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Terjemahan Surah Al-Munafikun ayat 11. Semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala akan mati pada akhirnya. Ini bermakna mati adalah satu yang pasti dan tidak mungkin akan dapat dielakkan. Dengan kata lain, setiap manusia di mana pun dia berada akan merasakan mati pelbagai cara. Kerana kehidupan di dunia hanya persinggahan sementara dan kehidupan abadi adalah akhirat. Itu sahaja daripada saya tentang kisah Nabi Ibrahim dan 4 ekor burung. Sekian, terima kasih.